أركان المضاربة فيها 5 أركان. ما هي؟ أول العاقدان. ما معنى العاقدان؟ Dua pihak yang melakukan akad mudarabah. Yang kedua, ra'sul mal. Ma hiya ra'sul mal? Apa makna ra'sul mal? Yes, modal. Iaitu ra'sul mal ini ialah modal perniagaan. Al-amal, kerja. Thumma ar-rabhu. Ma makna rabhu? Yes, keuntungan. Dan rukun yang terakhir iaitu al-sigha. Ma makna sigha? Kalau kita ta'rifkan ijab dan qabul. Namun apa yang saya suka ingatkan atau supaya kita mudah faham, sigha kita artikan seperti prosedur perniagaan, okey, ataupun prosedur muamalat. Tayyib. Okey. Al-aqidan. Al-aqidan hiya min arkan al-mudharabah. Lakin في العاقدان عندها شروط صح للعاقدان. ما هي؟ الأول يعني أن يكون لهما أهلية التواكل والوكالة. Maksudnya kedua-duanya mempunyai kelayakan memberi wakil kepada seseorang dan menjadi wakil kepada seseorang. Okey, at-tawakil man. Siapa dia? Tawakil ini ialah pemilik syarikat atau owner pada sesuatu syarikat itulah, atau mudharabah tu dia adalah pemiliknya. Dan al-wakalah itu adalah orang yang diberi amanah untuk menjalankan perniagaan si pemilik tersebut. Okey, tawakil adalah owner, al-wakalah ni lebih kepada pekerja atau orang yang diamanahkan untuk menguruskan syarikat tu. Yang kedua, ayyakuna mustaqlan bitasarruf fihi. Mempunyai kebebasan dalam melakukan urusan. Iaitu al-wakalah ini, orang yang mewakili atau orang yang diamanahkan ini tidak dipaksa atau diugut. Dia mahu secara sukarela untuk menguruskan perniagaan si tawakil ini ataupun owner syarikat ini. Itu adalah apabila melengkapi kedua-duanya, itu barulah syurut sah ataupun barulah diterima arkan al-aqidan. Ra'sul mal. Mana yang ra'sul mal? Modal. Good. Okey. Modal yang pertama, apa dia punya syarat? Ialah ayyakuna minal nuqud. Semestinya dalam bentuk duit, wang, ringgit. Wala yasah min urud. Dia tidaklah sah dalam bentuk barangan. Kalau kad bank, yes, itu sah. So kad bank tu dalamnya ada nuqud, itu sah. Baik, yang kedua, ayyakuna muayyanan. Okey, maksudnya di situ ianya hendaklah ditentukan berapa jumlahnya, berapa had penggunaannya, macam tu. Yang ketiga, ayyakuna ma'luman bil qadar wal jins. Okey, bersambung dengan muayyanan, ditentukan ra'sul malnya berapa dan maklum berapa kadarnya dan jenis apa modelnya dalam bentuk, adakah duitnya dalam bentuk ringgit kah, dolar kah, contoh. Seterusnya, ayyakuna ra'sul mal musliman musliman ilal amil, iaitu
modal tu boleh ataupun mampu untuk diserahkan kepada si amil, iaitu orang yang menguruskan perniagaan tersebut. So available lah duitnya tu, available lah modalnya tu. Syarat yang terakhir, ayyakuna ra'sul mal kulluhu minal malik. Seluruh modal itu hendaklah dari pemilik syarikat tersebut ataupun perniagaan tersebut. Di situ bukannya berbentuk hutang atau pinjaman atau apa lagi gadaian. Okey. Pemilik hendaklah menyerahkan modal yang berbentuk wang ringgit dengan kadar dan jenis yang jelas, disampaikan kepada amil dengan kadar ataupun dengan nyata, barulah sah untuk syarat ra'sul mal ini menjadi arkan. Al-amal. Al-amal maknanya kerja. Ini apa yang mereka pekerjakan ataupun apa aktiviti perniagaan mereka. Okey, yang pertama, ayyakuna al-amal tijarah. Kerja mereka itu hendaklah berbentuk perniagaan, bisnes yang diterima oleh syarak. Yang kedua, ayyakuna al-amal mutlakan fi tijarah fi jins ya'im, iaitu kerja tersebut adalah secara umumnya berbentuk perniagaan. Wala yasahud nadir, dan tidak sah perkara yang jarang dijadikan sebagai perniagaan. Maksudnya perniagaan yang rare ni, yang pelik-pelik, yang kita tak tahu macam mana hukum pokok pangkal hukumnya. Okey, ini tidak dikatakan sah apabila dijadikan wakalah ataupun diberikan kepada wakalah. Perniagaan yang diuruskan oleh wakalah hendaklah perniagaan yang umum ataupun secara logiknya kita tahu perniagaan ni apa dia jual, jelas dan nyata, sah dari segi Islam. Baik, seterusnya adalah adam tawaqit, iaitu pekerjaan atau bisnes diorang tu tidak tertakluk kepada masa, ataupun sudah mau bankrupt baru takkan diwakilkan orang. Tidak. Maksudnya perniagaan itu in process ataupun sedang berjalan macam biasa. Dia tidaklah akan bankrupt ke, tidaklah akan berhenti ke, tidak. Dia berjalan seperti biasa. Next, syarat yang terakhir adalah ayyakuna al-amal kamilan alal amal. Kerja, iaitu pengurusan perniagaan tersebut, sepenuhnya diberikan kepada pekerja. Jadi diberi tanggungjawab. So pekerja tu bertanggungjawab kiranya 100% or 80% ataupun 90% menguruskan perniagaan itu dari mula sehinggalah dia menuaikan hasil, iaitu keuntungan. Okey, apabila sudah berkongsi modal, si pekerja tu buat kerja. Okey, bagaimana pula dengan ar-rabihu? Ar-rabih tu adalah keuntungan. Jadi ayyakuna ar-rabih tu makhsusan lil muta'aqidain. Maksudnya keuntungan dikhususkan untuk dua orang ni yang melakukan akad mudharabah. Kan tadi pada akad yang pertama al-aqidah, kedua-duanya itu hendaklah berakad ataupun membuat sebuah kontrak, membuat perjanjian berapa untung yang dipersetujui mereka. Okey, keuntungan itu hendaklah yang kedua, poin yang kedua, ayyakuna rabih mushtarikan bainal malik wal amil, iaitu keuntungan itu akan dikongsi antara pemilik modal dan pekerja mengikut kontrak yang mereka persetujui di awal sebelum memulakan mudharabah ini.
Dan yang terakhir untuk ar-rabihu iaitu an yakuna rabihu al-amil ma'luman bil juz'iyah. Okey, maksudnya keuntungan bagi pekerja itu telah dimaklumi dengan separuh keuntungan. Contohnya la mutakdir kami arrange, tapi bukanlah macam contoh setiap bulan kau dapat RM100. Tidak, dia telah dipersetujui sekira percentage berapa dia dapat untuk uruskan perniagaan ni. Contoh yang selalu kita dengar 60%, 40%. Okey, pemilik modal 40%, so dia punya ni 60%, ataupun dorang 50% si pemilik, 50% si amil tadi, mengikut dorang punya kontrak di awalnya. So persetujuan mereka lah, tidak sudah dapat keuntungan baru dibagi, nah kau 100 saja sebab kau tolong aku. Itu tidak berlaku. Dia berlaku apabila dipersetujui di awal sebelum memulakan mudharabah. Faham tak? Faham tu? Okey, seterusnya adalah as-sighah. Yang terakhir, rukun yang terakhir adalah as-sighah, iaitu ijab dan qabul, ataupun lebih senang saya bagi kefahaman sebagai prosedur kontrak. Baik, yang pertama, ayakun lafaz al-ijab wal qabul yadullu ala ar-ridha, iaitu kontrak mereka itu, list kontrak ataupun list perjanjian mereka itu dipersetujui di antara dua pihak, iaitu tawakil dan wakalah. Kedua-duanya setuju. Okey, kau buat ni macam tu. So di antara dorang dua lah, berapa keuntungan, macam mana pekerjaan, berapa target, siapa customer, siapa pasaran market. Okey, semua itu antara dorang dua. Macam mana dorang punya perbincangan. So kedua-duanya kena redha, barulah akad itu atau kontrak itu dipersetujui. Yang terakhir adalah ayakunu sighah munjizah, iaitu sighah tersebut hendaknya dilakukan secara langsung. Fala yasah ta'liquha ala syarat, maka tidak sah sighah itu dikaitkan dengan apa-apa syarat. Maksudnya perbincangan dua orang tu hendaklah face to face ataupun dilakukan dalam satu konteks masa yang sama. Tidaklah macam nanti kita sambung lepas tu besoklah kita sambung, besok terus tanda tangan kontrak, padahal perbincangan itu tidak habis. Dia tidak boleh tergantung, dia kena satu kali baca, satu kali perbincangan, satu kali je tanda tangan, satu kali je setuju. So in one time lah, dalam satu masa. Itu adalah prosedurnya. So apabila lengkap semua ini, semua lima rukun ini dengan syarat sahnya itu lengkap, maka barulah al-mudharabah ini jaiz dilakukan.